Semua boleh cakap Cina. Sagutra Galai, Wanakam. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Yang Berhormat Senator Dato' Abbas. Satu tepukan gemuruh untuk beliau, pengurusi BN Batu dan saf kepimpinan Barisan Nasional seluruh Batu. Sahabat saya, saudara Datuk Wabi Kohilan Pilih, calon kita. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Saya dengan beliau ni tuan-tuan dah lama. Zaman kita pemuda dulu, beliau mula-mula bertanding atas tiket gerakan, tak silap saya. Pernah jadi wakil rakyat, pernah jadi senator, pernah jadi timbalan menteri. Seorang yang berpengalaman, dan tidak silaplah kita angkat beliau sebagai ahli Parlimen Batu menggantikan Prabakaran pada 19 hari bulan ini, insya-Allah. Saudara, mengundi di sini sangat penting, tuan-tuan. Saya tahu UMNO juga meminta supaya kita meletakkan calon UMNO di Parlimen Batu ini. Memang kita tak nafikan UMNO pun kalau boleh kita nak bertanding di sini. Namun parti sudah pastilah kita kena pastikan bahawa perwakilan kita yang akan bertanding atas tiket Barisan Nasional ini mestilah daripada latar belakang yang pelbagai. Ada di antaranya daripada UMNO, 119 orang bertanding. Ada di antaranya daripada MCA, 44 orang bertanding. MIC berapa, Datuk? MIC, tuan-tuan, hanya 10 je. Dan sudah pastilah salah satu tempat yang difikirkan sesuai oleh kepimpinan parti ialah supaya kerusi di Batu ini diberikan kepada MIC. Ada juga yang dah tunggu nak jadi ahli kepada BN berpuluh tahun tak dapat-dapat. Kali ini alhamdulillah, Friends of BN daripada Bakal Sakti juga menjadi calon kita di Nibung Tebal, Datuk Seri S. Tanah Tira. Kita juga ada calon daripada PCN. Kita juga ada calon daripada BN friendly yang lain, tuan-tuan. Saudara, inilah pemuafakatan kita. Ramai yang tak faham. Saya ambil contoh pilihan raya 2018. Masa tu, saudara, bila mana Tun Dr. Mahathir, seorang yang berpengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri, pernah 22 tahun menjadi Presiden UMNO, tiba-tiba dia bekerjasama dengan Lim Kit Siap untuk membenamkan UMNO, untuk menggantikan UMNO dengan bersatu. Tuan-tuan, usaha ini telah berjaya menarik ramai rakyat Malaysia. 25% orang Melayu sendiri telah terperdaya dan mengundi Pakatan Harapan. 97% masyarakat Tionghoa, tuan-tuan, telah mengundi Pakatan Harapan, dan quite a significant figure juga daripada masyarakat India telah mengundi Pakatan Harapan. Namun kita jangan lupa, kita masih lagi mendapat undi yang tidak berbelah bagi daripada masyarakat China dan India kepada kita. Betul tak betul, tuan-tuan? Betul. Siapakah mereka ini? Siapakah 3% masyarakat Tionghoa yang masih lagi setia bersama kita, walaupun yang lain semua bersama Pakatan Harapan? Sudah pastilah kawan-kawan kita daripada MCA, tuan-tuan. Terganggu kan? Mereka berdiri teguh bersama kita. Dan bila kita kalah, MCA, MIC tidak pun meninggalkan kita. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Takkanlah kesetiaan ini, tuan-tuan, kita tidak boleh balas dengan memberi hanya 10 kursi. Dan salah satu daripada 10 kursi itu kebetulan Batulah tempatnya, saudara. Saudara, kita dah berkawan semenjak sebelum merdeka lagi. Kita sama-sama tuntut kemerdekaan. Bukan Tengku Abdul Rahman pergi seorang ke London, dia bawa bersama dia Tun Sabatan,
dia bawa bersama dia Tun Tan Cheng Lock. Dan alhamdulillah hidup kita aman damai 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Namun tiba-tiba 2018 para cendekiawan kita, tokoh-tokoh ilmuwan kita, lawyers kita, termasuklah guru-guru kita pada ketika itu tiba-tiba menentang kita kerana termakan dengan hasutan-hasutan daripada Pakatan Harapan. Formula Rafizi ketika itu tuan-tuan menjadi kegilaan ramai, tuan-tuan. Ramai terperdaya. Ramai terperdaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Dr. Mahathir, oleh Tuan Ipuah, oleh Lim Guan Eng. Akhirnya tuan-tuan, untuk menyebabkan mereka ini memberikan sokongan lagi kepada Pakatan Harapan, mereka mengemukakan 60 janji. Daripada 60 janji ini tuan-tuan, hanya satu je yang berjaya mereka tunaikan, iaitu menghapuskan GST. Bila GST dihapuskan, saudara, kita bukan hanya hilang pendapatan tetap. Perbezaan antara SST dengan GST ni tuan-tuan, 30 bilion kehilangan. Menyebabkan bukan hanya janji-janji mereka tidak boleh ditunaikan. Saudara, apa yang Datuk Seri Najib bagi sebelum ini, kita bagi bantuan BRIM. Mula-mula kita bagi 500, naik 600 naik 900 last kali 1,200. Kalau menang 2018, kita naikkan kepada RM2,000. Betul tak betul? Bila kita kata nak naikkan RM2,000, saudara, bateri kong ke apa ni? Lim Guan Eng pun kata apa? Kita pun akan bagi RM2,000 kalau kita memerintah. Dapat tak dapat? Alah, mabuk. Ada dapat? Abang tak ada. Yang tuan-tuan dapat berapa? Sikit no. RM30. Itu je tuan-tuan. Saudara, bukan setakat bantuan awal persekolahan mereka potong, bukan setakat bantuan kepada nelayan. Sebelum itu kita bagi subsidi diesel. Sebelum itu kita bagi bantuan enjin motorbot melalui program 1MDB. Sebelum itu kita bagi motorbot melalui program Satu Azam Mardi. Kita bagi nelayan-nelayan yang tak nak bawa balik mendaratkan ikan di jeti-jeti yang ditetapkan oleh kerajaan, kita bagi subsidi mendaratkan ikan lagi. Untuk pesawah padi, sementara menunggu hasil tuaian, tanam-tanam tak ada pendapatan 3 bulan, kita bagi 200. Saudara, untuk penoreh getah, bulan 11 macam ni musim hujan nak menoreh macam mana? Kita bagi bantuan awal persekolahan ini, kita bagi bantuan musim tengkujuh, kita bagi 200. Macam-macam bantuan kita bagi. Tak kira lah klinik rakyat satu Malaysia ke, kedai rakyat satu Malaysia ke, macam-macam satu Malaysia kita bagi. Tetapi bila hapus GST tuan-tuan, walaupun mereka memohon belanjawan yang lebih tinggi daripada zaman Datuk Seri Najib, akhirnya satu persatu ditarik, satu persatu dipotong, rakyat merana dan ramai terasa diri mereka dikencing. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Tapi yang sedih hari ini tuan-tuan, pengalaman pahit 2018 masih belum hilang lagi. 2018 cendekiawan cerdik pandai kita yang boleh menggunakan otak mereka, boleh berfikir sama ada apa yang diperkatakan oleh pembakar ni betul tak betul. Pada ketika itu tiba-tiba mereka jatuh bodoh tuan-tuan. Sebab apa saya kata mereka jatuh bodoh? Bila Mahathir kata kita ni bakal berhadapan dengan kebangkrapan, saya nak beritahu tuan-tuan, bila Datuk Najib jadi Perdana Menteri 9 tahun terakhir ni, 2015 kadar hutang negara pada ketika itu berada di tahap 54% lebih berbanding GDP kita. 2016 dia berjaya turunkan kepada 52% lebih. 2017 dia turunkan lagi tuan-tuan kepada hanya 50.8%. Dan sebelum kita serahkan pada Mahathir pada 9 Mei 2018, pada ketika itu tuan-tuan, hutang negara dah begitu rendah, iaitu 48%. Tapi nak buat macam mana? Doktor, lawyers, profesor
guru-guru yang boleh cek di laman web bank negara, atau tak percaya dengan apa yang diberikan oleh bank negara, mereka boleh cek dengan IMF, mereka boleh cek dengan World Bank. Tiba-tiba tuan-tuan jadi bodoh tak tentu pasal. Tiba-tiba percaya bulat-bulat apa yang difitnah kepada kita. Sebenarnya tuan-tuan, negara ni paling teruk, paling buruk prestasi hutang negara ni bila? 1986. Masa tu tuan-tuan, hutang negara 103.4% berbanding GDP kita. 1986, siapa Perdana Menteri pada ketika itu tuan-tuan? Siapa? Mahathir. Ada kita bankrupt? Kita tidak bankrupt pada ketika itu. Tuan-tuan, kalau hutang negara sampai 103.4% berbanding GDP, kita tak bankrupt. Bagaimana mungkin tinggal 48% kita boleh bankrupt? Tapi ada yang percaya. Ada yang kata, oh, kita tak boleh sukat hanya kepada hutang negara. Kita kena tengok prestasi pertumbuhan ekonomi negara juga, pendapatan kita. Tuan-tuan, buruk sangat ke pertumbuhan ekonomi Malaysia pada ketika itu? Saya nak beritahu tuan-tuan, Malaysia 2017 pertumbuhan ekonomi kita nombor 3 terbaik di dunia. Nombor 1 siapa? Filipina 6.9%. Nombor 2 siapa tuan-tuan? Nombor 2 saudara ialah negeri China 6.7%. Malaysia berapa persen? Malaysia nombor 3 5.9%. Tapi ada orang tuan-tuan tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal, percaya kita nak bankrupt. Saudara, pertumbuhan ekonomi Malaysia zaman Datuk Najib 9 tahun ni saudara, kita potong Singapura 3 kali tuan-tuan. Tapi semenjak diambil alih oleh Mahathir tuan-tuan, bukan setakat kita ditinggalkan oleh negara-negara jiran, malah lebih menyedihkan tuan-tuan, prestasi ekonomi Indonesia jauh lebih baik berbanding dengan Malaysia tuan-tuan. Sedih tak sedih kita ni? Sedih tak sedih? Sedih. Saya nak beritahu tuan-tuan, dulu orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Nepal, mereka anggap Malaysia ni macam syurga. Mereka nak datang bekerja di Malaysia. Betul tak betul? Hari ini tuan-tuan, mungkin kita tak tahu, di Indonesia saudara, mereka ada Jokowi. Bila datang saja pandemik COVID-19, apa Jokowi buat? Dia hapuskan gaji minimum. Orang Indonesia gelabah. Mereka kata habislah, lepas ini kita dapat pendapatan kita tak sampai 1 juta rupiah satu bulan. Tetapi tuan-tuan, walaupun gaji minima ini dihapuskan oleh Indonesia, orang Indonesia yang dulu bekerja di Malaysia kerana mengharapkan pendapatan yang lumayan di Malaysia ini tuan-tuan, hari ini saudara, mereka ditawarkan gaji yang lebih besar di negara mereka sendiri tuan-tuan. Mereka dah balik ke Indonesia, ramai yang balik, dan walaupun mereka tidak ada minimum wage, tidak ada gaji minimum, tuan-tuan, orang yang masuk melabur di Indonesia telah memberikan gaji yang sepadan dengan mereka punya skills, dengan kemampuan mereka dalam bidang masing-masing tuan-tuan. Kita dulu yang mencadangkan supaya dibuat high speed rail, betul tak betul? Tapi sedih saudara, akhirnya Indonesia dulu yang menyiapkan high speed railnya. Hari ini saudara, dulu kita boleh bangga dengan Putrajaya kita, tetapi kalau kita tengok apa yang berlaku di Indonesia tuan-tuan, bangunan-bangunan baru yang mereka bakal buat menggantikan ibu negara Jakarta jauh lebih hebat saudara di Kalimantan berbanding dengan Putrajaya kita. Ini berlaku tuan-tuan sebab kita gagal meletakkan pemimpin yang betul menjadi kerajaan dalam negara ini. Akibatnya saudara, kita tengok Hyundai lari pergi ke Indonesia, Tesla lari pergi ke Indonesia. Kita lihat even Alibaba pun pindah pergi ke Indonesia.
dan banyak syarikat-syarikat besar yang dulu menjadikan Malaysia destinasi pelaburan utama mereka. Mereka telah lari meninggalkan negara kita, tuan-tuan. Itu sebab kestabilan itu sangat penting. Bila kita silap memangkak tahun 2018, apa sudah jadi pada negara kita? Kita undi sekali, tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala bagi kita 3 orang Perdana Menteri. Cuba bayangkan kalau 19 hari bulan ini tuan-tuan tak pangkah lagi YB Kohilen ini sebagai calon, sebagai wakil rakyat tuan-tuan di Parlimen Batu ini. Tak mustahil bila ada undi berbelah bagi. Ada yang masih lagi nak beri undi pada BN, Alhamdulillah. Ada yang tak sanggup nak bagi BN, terpedaya lagi dengan Tora datang lagi. Kenal Tora? Kenal Tora? Siapa Tora? Rafizi. Hari ini datang dengan formula baru. Padahal hari ini tuan-tuan sangat jelas, bila dia declare aset dia dalam usia dia yang begitu muda, tiba-tiba boleh ada aset berapa juta, tuan-tuan? 17 juta. Padahal kita lihat imbuk rugi, betul tak betul? Tiba-tiba dia ada aset 17 juta. Kita tanya, kita query, dia kata sebab dia naik pangkat cepat. Kepala otak dia. Hari ini semua terbongkar, tuan-tuan. Kita tunggu bila SPRM nak siasat Rafizi Ramli. Betul tak betul? Betul. Kita juga tunggu. Kalau dulu lembaga aset dalam negeri, Gina anak Datuk Seri Najib kahwin dengan anak seorang jutawan bilioner daripada Kazakhstan. Bila dia kahwin, mak mentua hadiahkan dia sebuah rumah. Kerana hadiah-hadiah perkahwinan, dia kena cukai pendapatan sampai 10 juta lebih, tuan-tuan. Zalim tak zalim? Saudara, hari ini kita tanya lembaga hasil, bila nak siasat Rafizi Ramli ini? Sebab bila dia declare ugi, sudah pastilah, saudara, dia nak melarikan diri daripada membayar cukai yang tinggi. Betul tak betul? Hari ini bila nak pilihan raya, dia takut orang pelik. Kenapa lepas pilihan raya dia boleh jadi kaya raya, tiba-tiba dia declare aset yang begitu tinggi, 17 juta lebih kurang, tuan-tuan. Itu pun kita tak boleh nampak lagi. Saudara, hari ini ada orang lagi yang percaya dengan janji-janji manis Rafizi ini. Hari ini ada orang lagi yang masih lagi kata, dia kata apa? Kita dah cuba bagi pada Mahathir, gagal. Kita dah bagi kepada Muhyiddin, lebih gagal. Yang belum jadi Perdana Menteri cuma Anwar Ibrahim seorang je. Apa kata kali ni kita bagi can ke Anwar Ibrahim? Mampus, tuan-tuan. Tak payahlah. Tuan-tuan nak jadi kan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri? Tak nak lah. Saudara, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, benda yang sama. Sebab apa? Sebab masa Mahathir jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri siapa? Wan Azizah. Wan Azizah tu siapa? Bini dia. Betul tak betul? Bila Mahathir salah guna kuasa, bila Mahathir menggunakan institusi kehakiman, lantik orang sesuka hati, ada Anwar Ibrahim tegur? Tak ada. Bila Mahathir jual aset tabung haji, ada Anwar Ibrahim tegur? Tak ada. Bila mereka jual aset IHH, saudara, bila nak macam mana cara nak diversify our source of income, nak mempelbagaikan sumber pendapatan, mereka blur, tak tahu nak buat macam mana. Jadi apa yang Pakatan Harapan buat? Nombor satu, tuan-tuan, dia jarah duit Petronas. Zaman BN kita cuma minta dividen daripada Petronas, kita dapat lebih kurang 17 bilion sebelum kita serahkan pada Pakatan Harapan. Tuan-tuan, pada tahun 2018 saja PN jarah duit Petronas 54 bilion. Lepas tu naik lagi, tuan-tuan. Kemudian tak tahu macam mana nak cekal duit, nak membayar gaji pekerja, kaki tangan awam. Tak tahu macam mana nak uruskan pembangunan negara. Apa dia buat? Dia jual aset khazanah, aset IHH contohnya. Ini pembekal sistem perkhidmatan kesihatan nombor 2 terbesar di dunia. Tetapi apa jadi, tuan-tuan? Kalau dulu zaman kita, dalam zaman Datuk Seri Najib, dia lipat gandakan aset
khazanah. Kita lihat apa yang berlaku, tuan-tuan. Kita lihat zaman Mahathir dan juga Lim Guan Eng. Aset ini, tuan-tuan, kalau dulunya pemegang saham terbesar ialah khazanah Malaysia, tetapi ianya telah dijual kepada Mitsui Jepun, tuan-tuan. Lagi apa dia buat? Dia pinjam duit. Tetapi bila Mahathir pergi ke Jepun, nak pinjam duit dengan Jepun, Jepun tanya dia balik, kamu nak pinjam duit ni bukan kita tak boleh nak bagi, tapi kamu nak pinjam duit, kamu kena ada fixed income. Apa fixed income yang kamu ada? Kamu ada GST. Dia tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab bila dia perintah, perkara pertama dia buat, dia hapuskan GST. Betul tak betul, tuan-tuan? Ini bodohnya dia, salah. GST ni dia orang boleh dapat lebih kurang 4 bilion setiap bulan. Yang itu dia hapuskan dulu, tuan-tuan. Jadi bila Jepun tak nak bagi pinjam, apa Mahathir buat? Mahathir terbitkan Samurai Bond. Kemudian dia pergi ke China, dia terbitkan Panda Bond. Dia buat hutang. Itu sebab dia kata, saudara, zaman Datuk Seri Najib banyak hutang. Sebenarnya, tuan-tuan, zaman kita serahkan kepada dia hutang negara suku pertama tahun 2018 hanya tinggal 48%. Hari ini hutang negara sudah cecah 64%, tuan-tuan. Kau nak bagi lagi 5 tahun kepada Pakatan Harapan, nak mampus. Jual Malaysia. Habis dijual dia. Dia tidak ada ilmu, dia tidak ada, betul dia pernah jadi Menteri Kewangan, tapi Menteri Kewangan masa itu dia masih muda, masa itu dia masih lagi otak geliga, masa itu dia masih lagi boleh berfikir dengan waras, tuan-tuan. Tapi nak kata waras pun taklah berapa waras. Sebab bila berhadapan dengan kegawatan ekonomi tahun 1997, apa idea-idea dia yang bernas untuk mengatasi masalah ekonomi? Nombor 1, non-performing loan daripada 6 bulan dia singkatkan menjadi 3 bulan. Apa jadi? Orang yang berhutang kat bank, kalau dulu 6 bulan tak bayar baru masuk blacklist. Betul tak betul? Betul. Bila datang polisi yang diikut IMF ni, saudara, maka apa yang berlaku? 3 bulan tak bayar hutang, sudah masuk blacklist, tuan-tuan. Kita lihat juga dia naikkan interest rate. Bila naikkan interest rate, orang yang pinjam dengan kredit card, yang ada hutang kredit card, tiba-tiba, tuan-tuan, kena bayar berlipat kali ganda. Saudara, berlipat kali ganda. Banyak yang gulung tikar. Pada ketika itu ramai yang bankrupt, tuan-tuan, akibat polisi ekonomi yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Last kali Mahathir pecat dia. Bila Mahathir pecat dia, Mahathir suntik stimulus package. Bila Mahathir suntik stimulus package pun satu hal juga. Dia suntik stimulus package ini, tuan-tuan, yang menguntungkan anak-anak dia. Dia ambil 1.2 bilion duit Petronas, dia cover syarikat milik syarikat perkapalan milik anak dia. Itu je yang dia orang tahu. Hari ini itu sebab dia cakap dia nak jadi Perdana Menteri. Kita tanya dia, apa yang dia nak buat kalau dia jadi Perdana Menteri? Dia kata, saya akan pastikan gaji saya akan potong. Kalau setakat potong gaji, saya nak tanya tuan-tuan, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak ambil gaji, dia hulur 100,000 sebulan, bagi pula pada kerajaan, tuan-tuan, boleh selesai tak masalah ekonomi negara? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jangan termakan dengan idea bodoh macam ni. Kita tengok apa idea bodoh lagi yang dia dah buat. Dulu kita masih ingat lagi, mereka kata kalau salah satu daripada 60 janji, kalau kita memerintah, tuan-tuan, kita akan hapuskan tol. Ingat lagi, tuan-tuan? Lepas pilihan raya ni, tol pun dia tak hapuskan. Walaupun Mazli Malik kata, siapa yang kena bayar tol ni boleh pergi claim dengan dia. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa orang yang dapat claim balik? Ada? Tak ada. Hari ini bakal Perdana Menteri kita ni tak boleh fikir langsung apa idea baru dia nak tawarkan kepada kita. Dia ulang balik
kalau kita perintah dia nak hapuskan tol. Tuan-tuan, takkan kita nak terima orang macam ni lagi. Dulu dia kata nak hapuskan tol, lepas pilihan raya dia kata apa? Manifesto bukan kitab suci. Betul tak betul? Dia kata apa? Masa kita janji dulu, kita tak sangka kita nak menang. Maknanya apa? Maknanya mereka tipu kita. Dia tahu dia tak boleh laksanakan janji-janji tersebut, tetapi dia nyatakan janji itu. Maknanya dia tak boleh buat. Kemudian bila tanya dengan Wan Saiful Wanjan, apa pula dia kata? Dia kata saya hanya duduk dalam mesyuarat itu sebagai pencantik. Macam tu pula tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, Barisan Nasional memerintah lebih 61 tahun dulu. Walaupun kita tak janji nak hapuskan tol, bila kita ada pendapatan tambahan daripada hasil kutipan cukai tuan-tuan, kita telah menghapuskan tol di Sungai Rasau, tol Batu Tiga Shah Alam, tol di Tambak Johor, kita hapuskan tol di Bukit Kayu Hitam, tol Menghala ke Ceras. Banyak tol kita hapuskan. Tapi kita tak pernah janji nak hapuskan tol. Sebab apa kita tak pernah janji nak hapuskan tol? Saya nak tanya orang Batu depan saya ni, berapa orang kat sini pergi kerja lalu tol? Tolong kat tangan. Ramai lah. Ramai? Betul lah. Tapi lalu tol. yang lalu tol hari ni, saya nak beritahu, pergi kerja, balik kerja. Betul tak betul? Bila pergi kerja, kakak bayar tol berapa ni? Kakak tak bekerja. Oh, tak bekerja. Oh, okay. Tapi pergi balik tak tahu Okey lah, macam saya lah. Saya ambil contoh. Saya dulu duduk Shah Alam. Saya kerja di Kuala Lumpur. Kita ada tol Batu Tiga sebelum Datuk Najib hapuskan. Pergi kerja RM1.10. Balik kerja RM1.10. Berapa modal saya bayar tol setiap hari? RM2.20. Okey. Tapi tuan-tuan, kutipan tol ni paling banyak dapat daripada siapa? Rakyat lah. Dapat daripada rakyat, betul tak? Rakyat paling banyak sekali dalam negara ni ialah B40, betul? B40 yang paling banyak, betul kan? Jadi B40 ni paling banyak. Dia naik kereta ke naik motor? Naik kereta. B40 paling banyak naik kereta ke naik motor? Naik motor. Motor lalu tol tak? Lalu tuan-tuan, cuma tak payah bayar. BN dah bagi free daripada dulu lagi. Betul tak betul? Betul. Betul tak? Yang lagi miskin, dia naik basikal lalu tol, kena bayar tak? Tak kena bayar juga. Yang mana basikal pun tak ada saudara, mereka naik public transport. Dia naik taksi, dia naik bas. Betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan, kereta persendirian yang kita bawa tu dengan taksi, siapa bayar tol lebih tinggi? Kereta biasa lebih tinggi. Sebab syarikat pengangkutan, kerajaan bagi potongan, bagi diskaun. Betul tak betul? Tapi antara kereta biasa dengan lori, dengan trailer, siapa bayar tol lebih tinggi tuan-tuan? Lori dengan trailer. Betul tak betul tuan-tuan? Perjalanan saya pergi kerja dari Shah Alam ke Kuala Lumpur, saya buat perjalanan pendek setiap hari. Kadang-kadang sebulan sekali dapat gaji, saya balik ke rumah saya di Johor tuan-tuan. Jadi saya buat perjalanan panjang. Jadi tuan-tuan, kalaulah kadar tol paling tinggi dibayar oleh syarikat pengangkutan, oleh lori, oleh trailer, okey, dari segi perjalanan pula, siapa yang selalu setiap hari buat perjalanan jarak jauh? Lori dan trailer. Dia angkat barang daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur pergi ke Johor. Betul tak betul? Jadi yang paling banyak sebenarnya bayar tol ini ialah lori dan trailer. Betul tak? Ya, di berjalan mana? Saya nak tanya, yang bayar ni tuan-tuan, driver lori dan trailer ke toke-toke syarikat pengangkutan? Toke-toke lah yang bayar. Betul lah? Okey. Tuan-tuan tahu tak, nak hapuskan tol utara selatan contohnya, berapa kos yang kerajaan kena bayar pampasan kepada syarikat pengangkutan, kepada pemegang konsesi? Kos dia
380 bilion ringgit. Dalam bahasa mudah ni tuan-tuan, 380,000 juta ringgit. Sikit ke banyak? Banyak. Sikit banyak tuan-tuan. Saudara, bila banyak duit macam ni diperlukan, kita nak ambil duit daripada mana? Kita ambil duit daripada kantung pembendaraan. Duit daripada kantung pembendaraan ini tuan-tuan datangnya daripada mana? Datangnya daripada kantung tuan-tuan. Saudara, makcik bayar cukai pendapatan? Mungkin tak kena bayar. Betul tak? Tak ada duit. Tak ada duit. Okey, selamat, tak payah bayar. Tetapi saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, orang di Sabah, dia tak pernah nampak tol, tetapi dia kena bayar cukai tak? Kena. Orang di Balik, dia tak pernah lalu tol, pergi kerja, tetapi dia kena bayar cukai tak? Kena. Orang di Kuala Lipis, dia pergi kerja tak lalu tol, tapi dia kena bayar cukai tak? Kena. Adil tak kita ambil duit pembayar cukai ini 380 bilion. Saudara, kita boleh bagi BRIM, kalau saiz BRIM zaman Mahathir ni, kita boleh bagi 100 kali BRIM tuan-tuan. Boleh tak kita ambil duit pembayar cukai, kita hapuskan tol yang manfaat paling banyak dapat kepada toke-toke syarikat pengangkutan? Bijak ke tidak tuan-tuan? Bijak ke tidak, makcik? Ini idea Anwar Ibrahim ada, dan dia ulang balik. Itu saja yang dia tahu. Hari ini kita harap dia bagi tawaran baru, kita harap dia bagi janji baru. Dia masih lagi cakap tentang nak hapuskan harga minyak, nak turunkan jadi RM1.05. Bukan tak boleh tuan-tuan. Tak payah tunggu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun, dia telah berjaya turunkan harga minyak RM1.03. Betul tak betul? Ingat lagi tak? Kalau siapa yang tak ingat, saya bagi ingat. Bila mana dia lockdown satu negara, dan kebetulan Perdana Menteri yang bodoh macam dia tu bukan seorang, ramai pula tu. Semua terpercaya, semua terpedaya, dan mereka lockdown satu negara. Akibatnya tuan-tuan, semua orang rata-rata dalam dunia ni tuan-tuan, negara-negara ini mengamalkan lockdown. Cuma Malaysia je lockdown panjang sikit, sebab Perdana Menteri takut hilang jawatan Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila semua kena lockdown, tidak ada orang isi minyak. Bila tak ada orang isi minyak, tuan-tuan, dia ikut teori penawaran. Bila demand untuk barang itu tak ada, supply berlebihan, maka harga minyak itu akan jatuh. Betul tak betul? Betul. Tak payah tunggu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia kata kalau saya jadi Perdana Menteri, sudah pasti harga minyak murah. Itu hari saya tak boleh buat. Bukan sebab apa? Sebab saya bukan Perdana Menteri, Mahathir yang Perdana Menteri. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri, ini apa yang Datuk Najib buat? Kenapa Datuk Najib tarik subsidi minyak? Saya duduk di Kementerian Kewangan. Sebelum kita nak tarik subsidi minyak, tuan-tuan, kita kaji dulu. Minyak ni kita bagi subsidi. Subsidi ni apa? Subsidi ni bantuan, pertolongan daripada kerajaan kepada rakyatnya. Jadi siapa yang paling layak, paling patut dapat? Mestilah orang yang paling miskin. Siapa dia yang paling miskin? Yang paling miskin tuan-tuan ialah the P40. Dan insyaAllah dalam manifesto Barisan Nasional, mulai hari ini tuan-tuan, lepas dia menang pilihan raya, tidak ada lagi orang miskin yang pendapatan dia bawah RM2,208. Tak ada. Kalau tuan-tuan gaji RM1,500, gaji tuan-tuan tiap-tiap bulan tetap akan dapat RM2,208. Ini janji Barisan Nasional. Kita tak bagi idea bodoh, bagi subsidi petrol diesel. Sebab apa? Sebab kita dah kaji, kita ada pengalaman.
Apa kajian yang kita buat? Hasil kajian kita membuktikan bahawa subsidi RON95 diesel LPG 70% subsidi ini pergi pada orang yang paling kaya dan kelas menengah. Makcik-makcik ni dapat 30%. Itu pun kalau ada kereta dan motor. Saya ambil contoh bulan Jun tahun 2014, setiap liter minyak ni tuan-tuan RM1.93. Tetapi RM1.93 tu, kalau kita tak subsidi 68 sen, tuan-tuan kena bayar RM2 lebih. RM2 lebih. Saya nak beritahu. Tetapi orang-orang yang B40, dia isi minyak. Kalau dia ada kereta, kereta apa yang dia ada? Habis kuat kancil Myvi, betul tak? Betul. Kancil isi minyak tangki penuh, kau goncang lah macam mana pun, lebih kurang RM50. Berapa subsidi dia dapat kalau tangki penuh kancil? RM17.40. Banyak tu. Banyak. Tapi kalau orang kelas menengah yang naik Perdana bisi, naik Toyota Camry 2.0, dia punya tangki bulan Jun, bulan yang sama boleh isi RM150. 3 kali ganda. Maka subsidi yang dia dapat tuan-tuan RM54. Lagi banyak. The B40 dapat RM17.40. Orang yang sederhana kaya dapat RM54. Ada ke tidak ni? Ada ke tidak? Tuan-tuan, saya suara tak berapa ada ni, respon lah sikit. Ada tak? Ada. Tak ada. Habis mana datang adilnya bila the top 20 datang pakai S-Class, pakai R-Class, pakai Range Rover, pakai Lexus. Lagi besar kereta dia, lagi kuat mentegara minyak, lagi banyak duit tuan-tuan pembayar cukai ni kita bagi subsidi pada orang kaya. Cerdik ke buat benda ni tuan-tuan? Yang tak ada kereta B40 ni ramai. Ramai yang pergi kerja naik motor, hujung minggu je bawa kereta kancil dia. Betul tak betul? Jimat tak bayar-bayar parking. Betul lah. Kita kena faham denyut nadi rakyat di bawah ni. Bila dia bawa motor setiap hari, dia isi minyak. Motor mana boleh isi RM50? Ada? Ada tak motor boleh isi RM50? Ada. Kalau pakai GS Adventure 1200cc Satu-satu je. boleh. GS Adventure yang baru tu boleh. Boleh isi. Kalau pakai Harley Davidson yang paling besar, Ultra Glide tu pun tak boleh tuan-tuan, isi RM50. Tetapi rata-rata rakyat Malaysia, mereka pakai kapcai. Bila mereka pakai kapcai tuan-tuan, isi tangki penuh dapat 3 liter, baru dapat RM2.04. Habis makcik-makcik yang tak kerja macam ni, makcik dapat apa? Habuk pun tak ada. Habuk pun tak ada. Betul tak? Ya. Beca tak ada, basikal tak ada, Basikal pun tak ada, motor pun tak ada. Dia orang dapat apa? Itu sebab Datuk Seri Najib buat apa? Dia tarik subsidi minyak ini, dia bagi subsidi minyak ni subsidi pukar, yang semua orang dapat sama rata. Tapi orang kaya pakai lebih, orang miskin pakai sikit. Tak ada. Maka dia ambil ni, digantikan dengan BRI, digantikan dengan bantuan awal persekolahan. Itu yang BRI makin lama makin naik, makin lama makin naik. Tetapi pasal ada orang yang kufur nikmat, bagi undi nak dapat lebih daripada Pakatan Harapan, bagi undi Pakatan Harapan, last kali dapat janji tepikan pada janji. Tuan-tuan, Anwar tak boleh bagi janji baru, dia tak boleh bagi idea baru macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan kita, macam mana nak berhadapan tahun depan ni. Keadaan akan jadi lebih parah. Tahun depan ni saudara, saya nak beritahu, perang antara Ukraine dengan Rusia akan lebih parah. Hari ini pun pipeline gas pergi ke UK dan diletupkan. Kiev sudah diserang bertubi-tubi. Tahun depan ni saudara, kita kena hadapi bukan setakat masalah harga bahan bakar, harga diesel, petrol yang mahal. Gandum dah lama dah naik harga.
Lepas ni makanan-makanan pun tak cukup. Tuan-tuan tahu tak, di UK kena pecatu nak beli petrol. Tuan-tuan belum berhasil lagi, betul tak betul? Betul. Tahun depan tuan-tuan cabaran lebih besar. Kalau kita tidak ada pasukan yang kuat, kita tidak ada pasukan yang berpengalaman seperti mana yang dihidangkan oleh Barisan Nasional, yang menggabungkan muka baru, muka lama, orang yang cerdik, orang yang ada latar belakang profesional, yang boleh kita yakini untuk mentadbir negara. We are going to have a very strong team yang akan menggalas tanggungjawab memulihkan ekonomi rakyat berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi stagflation pada Julai tahun depan. Saudara, kalau kita masih lagi bagi undi pada Pakatan Harapan, saya yakin tuan-tuan, kalau dulu satu kali kita undi kita dapat 3 Perdana Menteri, kalau kali ini kita undi berbelah bagi, kita tak kembalikan Barisan Nasional menjadi sebuah parti yang boleh memerintah secara bersendirian tanpa perlu kongsi kuasa, tuan-tuan, nescaya keadaan negara kita akan lebih parah. Hari ini saya nak beritahu dengan saudara, kita hari ini perlukan pasukan yang boleh tarik balik pelabur kembali ke negara kita. Kalau pelabur boleh kembali ke negara kita, mereka akan bawa duit pound sterling, bawa US dollar, bawa Swiss franc, bawa mata wang asing. Bila dia nak melabur di pusat saham Kuala Lumpur, dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Bila dia nak buat kilang, dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Bila dia nak melabur buat perniagaan itu, perniagaan ini, buka restoran, buka itu, buka ini, dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Ketika itu demand untuk ringgit Malaysia akan meningkat. Bila demand ringgit Malaysia meningkat, tuan-tuan, nilai ringgit akan naik balik. Dato' Najib serahkan kepada Mahathir RM3.85 1 US dollar. Hari ini tuan-tuan, RM4.75 1 US dollar, tuan-tuan. Teruk. Kalau kita tak bawa balik pelabur ini, barang yang kita beli di luar negara akan kekal mahal. Kalau kita tak bawa balik pelabur masuk dalam negara ini, kita tak akan wujudkan peluang-peluang pekerjaan baru. Kita tidak boleh memacukan pertumbuhan ekonomi negara. Bila kita tak boleh memacukan pertumbuhan ekonomi negara, macam mana negara nak ada pendapatan tambahan? Macam mana kita nak bagi bantuan-bantuan lebih banyak, subsidi lebih banyak kepada rakyat? Ini tuan-tuan kena fikir masa-masa. Jangan kerana marah dengan 1-2 orang individu di dalam UMNO ataupun di dalam parti kita, tuan-tuan sanggup memangkah selain daripada Barisan Nasional. Kerana bila tuan-tuan memangkah selain daripada Barisan Nasional terpaksa bergabung dengan parti lain untuk membentuk kerajaan. Kalau kita dapat gabung parti lain, dapat bentuk kerajaan, kita dapat jadi Perdana Menteri, okey lagi. Tetapi kalau ramai sangat nak cuba try test macam tahun 2018, silap-silap tuan-tuan, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, macam mana mereka mengikut telunjuk DAP pada tahun 2018 sampai 22 bulan mereka memerintah, perkara ini akan berulang kembali, tuan-tuan. Akhirnya yang rugi bukan kita saudara, yang rugi rakyat, yang rugi tuan-tuan negara. Kerana hari ini kita nak pastikan kita ada pasukan yang kuat, bukan hanya untuk diri kita dijaga. Kita nak pastikan anak kita, cucu kita, generasi mendatang akan mewarisi sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang ekonomi dia bantah, sebuah kerajaan seperti mana sebelum tahun 2018 insya-Allah. Jadi saya rayu kepada tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan dah dengar banyak penceramah. Tuan-tuan sudah bersedia untuk memastikan bahawa YB Kohilan Pilih, Datuk Kohilan Pilih akan kita tabalkan sebagai ahli parlimen batu yang baru. Boleh? Boleh? Pesan kepada isteri kita kalau dia tak datang. Pesan kepada anak-anak kita, jiran tetangga kita, sahabat saudara mara kita, jangan sampai ada seorang pun ahli keluarga mereka yang berada di bawah kemah pada malam ini
yang memberikan undi selain daripada Barisan Nasional. Ni semua Kalau ini barisan. kita boleh buat tuan-tuan, InsyaAllah saudara, YB Kohilang pilih. Bila dia menang, dia angkat sumpah, dia akan memberikan undi, satu undi untuk seorang pemimpin daripada UMNO, seorang pemimpin Melayu beragama Islam, untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terpedaya dengan kononnya ada calon Melayu di sini, tuan-tuan bagi undi kepada calon Melayu ni. Pula-pula tu tiba-tiba calon tu cantik. Kalau tuan-tuan kelabu mata, tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, kalau tuan-tuan boykot calon kita, tidak memberikan undi kepada beliau, maknanya tuan-tuan sendiri telah membunuh calon Perdana Menteri daripada UMNO untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Ini kena ingat. Kalau misalnya calon Perdana Menteri daripada UMNO tidak berjaya kita angkat menjadi Perdana Menteri, hampir pasti calon yang akan diangkat oleh DAP sebagai Perdana Menteri, iaitu Anwar Ibrahim lah yang akan menjadi Perdana Menteri kita yang baru. Jangan sampai benda ini berlaku. Jadi itu pesanan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia, baru saja menyampaikan ucapan dan amanat supaya kita jangan bertindak melulu. Kita fikir-fikir apa yang perlu dipangkah pada 19 nanti, tak lain tak bukan timbang, ya. Ingat